Bersama saya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah setiap hari Sabtu jam 9.15 malam di IKIM FM pilihan utama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustaz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-26 daripada Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Sebelum kita memulai siri yang ke-26 ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyih wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha maradatillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bersama-sama pada hari ini untuk mengkaji pahlawan-pahlawan hijrah melalui Madrasah Nabawiyah daripada kaum Al-Muhajirin. Madrasah Al-Hijrah daripada kaum Muhajirin. Kita dalam siri yang lalu memperbahaskan tentang rencana baginda Rasulullah SAW dan strategi yang diambil oleh baginda Rasulullah untuk berhijrah, yang mana baginda pada waktu itu adalah menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau bersedia bila-bila masa untuk berhijrah. Akan tetapi seperti mana sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik bila mana ingin mengambil apa-apa langkah, hendaklah terlebih dahulu bermusyawarah ataupun beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon izin dan pilihan dari Allah agar supaya langkah yang diambil itu membawa kebaikan kepada dirinya. Demikian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di dalam menunggu keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah keizinan itu dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda terus datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari telah menyediakan 2 onta lengkap dengan bekal perjalanan. Setelah sebelumnya baginda Rasulullah memberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar kalau Sayyidina Abu Bakar akan menemani baginda Rasulullah, dan itulah yang memang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh Sayyidina Abu Bakar untuk dapat menemani bersama dengan baginda Rasulullah. Walaupun sebelumnya Sayyidina Abu Bakar pernah meminta izin untuk berangkat berhijrah, lalu kemudian baginda menahannya, barulah Sayyidina Abu Bakar memahami kalau baginda ingin ditemani, dan Sayyidina Abu Bakar mengharapkan agar supaya beliau terpilih untuk menemani baginda Rasulullah. Setelah mendapat tahu kalau Sayyidina Abu Bakar dipilih untuk menemani perjalanan baginda Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar menangis kerana gembira. Kata Siti Aisyah meriwayatkan bahwasanya, itulah aku pertama kali melihat ayahku menangis oleh kerana gembira, yaitu kerana dipilih oleh baginda Rasulullah untuk menemani di dalam perjalanan hijrahnya itu. Setelah tiba waktu untuk berhijrah, Sayyidina Abu Bakar memberikan 2 onta itu untuk dipilih salah satunya oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, aku akan mengambilnya, akan tetapi dengan harganya, yakni akan membayar berapa yang dikeluarkan atau dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk onta dan isi sebagai bekal perjalanan itu, baginda akan membayarnya, walaupun awalnya Sayyidina Abu Bakar menyerahkan segalanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidak diragukan dan sudah merupakan perkara yang begitu jelas daripada perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap perjalanan dakwah baginda Rasulullah. Bukan hanya onta 1, 2 atau 10, bahkan segala apa saja yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar semuanya dikorbankan demi perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau adalah yang dikenal di dalam pengorbanannya itu amat luar biasa. Bahkan dikatakan bahwasanya umat Islam ini adalah mempunyai hutang budi besar kepada perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Akan tetapi baginda Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita sebagai umat baginda di dalam memperjuangkan dan di dalam berdakwah, di dalam menegakkan agama adalah diperlukan bukan hanya sekedar pengorbanan fisikal sahaja ataupun fikiran, akan tetapi juga diperlukan pengorbanan keuangan. Baginda Rasulullah walaupun tahu niat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam memberikan ontanya dengan isi bekal yang diperlukan, baginda tahu bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq amatlah ikhlas di dalam menyerahkan hal itu kepada baginda Rasulullah. Akan tetapi baginda nakkan juga untuk membeli dengan harta yang dimiliki oleh baginda Rasulullah, oleh kerana baginda sendiri ingin mengajarkan bahwasanya pengorbanan itu memerlukan kepada dana, dan juga di dalam berjalan membawa agama Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah seseorang itu tidak merasa cukup dengan pengorbanan tenaga sahaja, akan tetapi apa saja yang dimiliki termasuk harta. Dalam peperangan Badar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki onta dengan silih berganti bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan satu orang lagi, oleh kerana keterbatasan transport di dalam peperangan itu, Sayyidina Ali dan sahabatnya yang lain mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahagian kami ini kami serahkan kepada baginda untuk menaiki onta ini. Biarkan kami berdua berjalan, bahagian kami serahkan kepada baginda." Kata baginda Rasulullah, "Aku ini tidak lebih lemah daripada kamu berdua. Artinya aku ini kuat, bahkan lebih kuat daripada kamu berdua. Tetapi aku ingin berjalan juga disebabkan oleh kerana aku ingin juga dapat pahala dan ganjaran daripada Allah di dalam perjuangan ini dengan berjalan. Walaupun mampu untuk menaiki onta, akan tetapi kecenderungan keinginan untuk meraih pemberian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala daripada pelbagai cara, baik itu menaiki ataupun dengan berjalan kaki, ingin mendapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baginda Rasulullah ketika menerima pemberian daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau tahu itu datangnya ikhlas daripada Sayyidina Abu Bakar, akan tetapi baginda ingin mendapat ganjaran juga dari Allah dengan mengorbankan harta yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ketika sudah disiapkan oleh baginda Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, baginda melantik beberapa pahlawan hijrah daripada kalangan kaum muhajirin dan juga muhajirat. Yang pertama tentunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu, pada masa yang sama adalah akan menjadi pada masa yang sama akan menjadi calon menantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataupun pada akhirnya menjadi menantu kepada baginda Rasulullah setelah dinikahkan kepada Siti Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Madrasah ini dikenali dengan Madrasatul Fida, yakni madrasah di dalam pengorbanan. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Abdullah
ibn Abi Bakar As-Siddiq, ini keseluruhannya daripada golongan Al-Muhajirin yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada kalangan Muhajirat adalah putri Sayyiduna Abu Bakar juga yang bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Satu keluarga berjuang, berkorban, membela agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ini adalah merupakan pahlawan wanita pertama yang berjuang, membela, dan juga menjadi pahlawan kepada perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah untuk mengembalikan amanah-amanah orang-orang kafir Quraisy yang menitipkan barangan berharga mereka kepada baginda Rasulullah, walaupun pada masa yang sama mereka juga yang memusuhi dan menyakiti kepada baginda Rasulullah. Akan tetapi oleh kerana mereka pada masa yang sama menyadari akan sifat amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka tahu dan sedar kalau tidak mungkin seorang seperti Rasulullah ini akan berkhianah apapun yang dilakukan terhadapnya, mereka pada masa yang sama menitipkan barangan amanah mereka, barangan yang berharga milik mereka kepada baginda Rasulullah, walaupun mereka memusuhi juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang pendengar Radio Kim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya bersama-sama untuk bercerita kepada sidang pendengar Radio Ikim tentang sifat seseorang itu akan menjadi penilaian tertentu kepada orang lain, sehingga orang lain itu sejauh mengenali seseorang yang berperangai baik, maka dia akan memberikan penghormatan kepada orang itu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang badui datang kepada Rasulullah lalu menarik serban Nabi daripada belakang ketika Nabi sedang berjalan. Lalu serban yang diletakkan di bahu baginda Rasulullah itu ditarik dengan begitu kuat sehingga mengenai kepada bahagian samping leher baginda Rasulullah, sehingga bahagian samping leher baginda itu memerah disebabkan oleh kerana tarikan serban yang begitu kuat daripada seorang badui tadi. Seorang badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku pemberian harta benda bukan milik ayah dan ibu engkau." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada badui itu, "Wahai seorang badui, tidakkah caramu ini yang meminta kepada aku akan pemberian? Bukankah caramu ini boleh menjadi sebab kalau kamu tidak akan diberi kerana caramu yang tidak sopan?" Badui itu mengatakan kepada Rasulullah, "Aku tidak yakin kamu berbuat seperti itu. Sebab aku tahu kamu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, yang aku tahu kamu sentiasa membalas keburukan dengan kebaikan." Sifat yang ada pada baginda Rasulullah yang merupakan ajaran dan ta'dib dari Allah kepada baginda Rasulullah di dalam Al-Quran, "Idfa' billati hiya ahsan", balaslah atau tolaklah dengan yang terbaik, yakni bila keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu didikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Maka ianya adalah menjadi satu terjemahan kepada kepribadian dan perbuatan amalan budi pekerti luhur baginda Rasulullah yang menerjemahkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga sifat itu masyhur dan dikenali oleh sesiapa sahaja, termasuk sifat amanah dan kejujuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanah yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy, menunjukkan baginda amat
mementingkan tentang sifat amanah. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang salah satu sifat munafik itu adalah idza tumina khana. Bila mana ia diberi amanah maka dia berkhianah. Itu sifat salah satu daripada sifat-sifat munafik. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khanak." Tunaikan amanah kepada orang yang meletakkan amanahnya kepadamu, dan janganlah kamu berkhianah kepada orang yang berkhianah kepada kamu. Satu perintah menunaikan amanah. Satu perintah untuk tidak berkhianat kepada orang yang berkhianat. Dalam hadis yang lain baginda mengangkat kebaikan daripada seseorang yang tidak mempunyai sifat amanah. Artinya orang itu tak baik. Ini adalah menjadi pegangan prinsip kepada akhlak yang diajar oleh Allah kepada baginda Rasulullah dan diterjemahkan oleh baginda Rasulullah sendiri di dalam memegang amanah. Masing-masing daripada kita mempunyai amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing daripada kamu itu adalah pemimpin, pengembala. Tentunya ada yang dipimpin dan ada yang digembala, ada yang dijaga. Kesemuanya itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terhadap diri sendiri, anggota tubuh badan ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata, telinga, lidah, kaki, tangan, kesemuanya adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama yang berusia amat panjang, dalam riwayat dinyatakan usianya lebih daripada 150 tahun, panjang umur. Akan tetapi anggota tubuh badannya itu semuanya tidak ada yang kurang. Pendengarannya, pandangannya, hanya usia tua itu yang ada, akan tetapi pendengarannya clear, matanya pun jelas, dan anggota tubuh badannya masih segar lagi. Ketika ditanya bagaimana sampai usia sedemikian itu, semua anggota tubuhnya nampak sihat dan tidak ada kekurangan. Dia kata, aku jaga masa aku amanah ini masa aku masih muda, maka Allah menjaga kepada aku ketika aku sudah berusia tua. Hadirin sedang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu untuk kita jaga. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badanmu itu mempunyai hak yang perlu untuk kamu tunaikan, yakni rehatnya dipergunakan untuk taat kepada Allah. Itu bahagian daripada cara kita menunaikan amanah tubuh badan kita yang diberikan oleh Allah. Lalu kiaskan dengan yang lain, amanah harta, amanah keluarga, anak-anak, istri, suami, jiran, dan lain sebagainya. Tak ada orang yang tidak mempunyai amanah. Jadilah sebagai seorang yang seperti baginda Rasulullah yang menjaga amanah ini untuk ditunaikan, untuk dikembalikan, untuk dibawa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada tuan empunya amanah. Demikian tugasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanah yang telah dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahlawan kedua, Sayyidina Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq, anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang bertugas untuk mencari tahu berita yang sedang berlaku di tengah-tengah Mekah pada waktu itu, agar supaya rancangan orang-orang kafir Quraisy
di dalam usaha mereka untuk mencari baginda Rasulullah dapat diketahui oleh Sayyidina Abdullah dan diberitahukan kepada ayahnya dan juga kepada Rasulullah agar supaya mereka mengikuti perkembangan strategi orang-orang kafir Quraisy untuk menghindari daripada strategi mereka, agar supaya baginda Rasulullah mengikuti strategi yang disusun untuk tidak tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy setelah mereka menjadikan orang yang dapat menjumpai baginda Rasulullah dengan hadiah 100 onta hidup atau mati akan diberikan hadiah. Maka baginda Rasulullah pun menggunakan strategi pembawa berita apa yang dirancang oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, pahlawan yang ketiga adalah Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar As-Siddiq adalah pejuang wanita, pahlawan wanita yang bertugas untuk menyediakan makanan untuk dibawa daripada Mekah ke Gua Thawr, tempat bersembunyinya baginda Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, yang membawa makanan untuk dimakan oleh mereka berdua di gua adalah Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Siti Asma digelari dengan Dhatu An-Nitaqain. An-Nitaqain itu adalah kain yang digunakan oleh wanita Arab dahulu untuk mengikat baju mereka di pinggang. Itu kain yang dililitkan di pinggang itu dikatakan an-nitaq. Oleh kerana Sayyidatuna Asma ketika menyediakan makanan untuk dibawa kepada baginda Rasulullah dan ayahnya Sayyidina Abu Bakar, diletakkan makanan itu di dalam kantong dan tidak menjumpai sesuatu yang boleh mengikat mulut kantong itu sehingga kantong itu sentiasa terbuka. Maka dia ambil kain yang dipakainya, yang dililitkan di pinggangnya itu, dikoyakkan untuk menjadi dua, satu dililitkan di pinggangnya dan satu lagi untuk menutup mulut kantong berisi makanan untuk dibawa kepada baginda Rasulullah. Maka dua helai kain, yang satu digunakan sendiri dan satu digunakan untuk menutup mulut kantong itu dinamakan nitaqain. Musanna, nitaq, satu kain, nitaqain, dua kain. Maknanya satu dipakai dan satu dililitkan kepada mulut kantong itu. Maka Siti Asma digelari dengan Dhatu An-Nitaqain. Siti Asma yang berjuang sebagai seorang pahlawan wanita muda. Setiap kali menyediakan makanan, beliau datang ke Gua Thawr yang jaraknya agak jauh daripada Mekah dan menaiki gua itu untuk menghantarkan makanan untuk dimakan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Terdapat beberapa riwayat berapa hari baginda Rasulullah berada di Gua Thawr. Ada yang mengatakan adalah 3 hari. Baginda bersembunyi di Gua Thawr sebagai satu strategi yang dirancang oleh baginda Rasulullah, dan laluan yang dilalui oleh baginda Rasulullah untuk berhijrah adalah bukan merupakan laluan biasa yang dilalui oleh mana-mana para musafir ketika ingin pergi ke kota Madinah. Ini adalah demi tujuan untuk menghindari daripada kejaran orang-orang kafir Quraisy. Sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sebagai seorang rasul, seorang yang nabi, seorang yang sentiasa berada bersama dengan malaikat, dipantau oleh Allah, ditemani oleh malaikat. Bila-bila masa sahaja Rasulullah boleh pergi keluar dengan tanpa diketahui oleh seorang pun juga. Seperti mana baginda Rasulullah ketika keluar daripada rumahnya itu,
keluar di waktu rumah baginda sedang dikepung oleh ramai para pemuda Quraisy yang ingin membunuh kepada baginda Rasulullah, akan tetapi mereka tak sedar kalau Nabi keluar pada waktu itu. Ditutup mata mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari keluarnya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pernah duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di bawah Ka'bah ketika Ummu Jamil, istri kepada Abu Lahab, datang kepada mencari Rasulullah, ingin memaki kepada Rasulullah, datang menuju kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan baginda bersabda, akan datang kepada kamu Ummu Jamil, dia tak akan nampak kepada aku. Ummu Jamil datang bercakap kepada Sayyidina Abu Bakar, bertanya di mana Rasulullah, sementara Rasulullah berada di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ummu Jamil tak nampak, ditutup pandangannya untuk tidak nampak kepada baginda Rasulullah. Bukankah perkara yang sama boleh berlaku kepada baginda Rasulullah ketika berhijrah ke kota Madinah? Ditutup saja mata orang-orang kafir Quraisy itu untuk tidak nampak kepada baginda Rasulullah. Tak payah nak bersembunyi selama berhari-hari berada di gua sana. Tak payah nak ikut ambil strategi baru, ambil jalan yang lebih jauh daripada jalan biasanya yang digunakan oleh para musafir untuk berhijrah ke kota Madinah. Tetapi itu tidak berlaku. Justru yang berlaku adalah baginda Rasulullah SAW mengikut jalan sahil, yakni ikut jalan pantai. Walaupun kebiasaan para musafir bila mana ke Madinah tidak ikut jalan itu sebab sangat jauh melalui jalan itu. Yang kedua, masuk berada di gua Thawr situ berhari-hari, 3 hari berada di sana bersembunyi. Kemudian menggunakan strategi Abdullah bin Abi Bakar supaya mencari berita rancangan orang-orang kafir Quraisy apa yang sedang dirancang oleh mereka di dalam mengejar. Lalu membawa Amir ibn Fuhairah, ghulam atau hamba sahaya milik Sayyidina Abu Bakar, untuk mengembala kambing agar supaya tugasnya adalah untuk menghilangkan kesan tapak kaki, langkah kaki Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar bila mana turun daripada gua, agar supaya tidak diketahui kesan kaki itu sebagai satu panduan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk sampai kepada baginda Rasulullah. Maka dibersihkan dengan ramainya kambing yang dibawa oleh Amir bin Fuhairah untuk menghilangkan bekas tapak kaki Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar. Kenapa itu semua dilakukan oleh baginda Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab berhijrah terang-terangan. Dia mengatakan, siapa yang nak menjadi yatim anaknya, siapa yang nak menjadi janda istrinya, yuk berhadapan dengan aku di luar sini. Terang-terangan Sayyidina Umar berhijrah. Tapi baginda Rasulullah yang berlaku sebaliknya. Baginda mengambil strategi, kemudian bersembunyi di gua Thawr selama 3 hari, dan strategi-strategi yang tadi dijelaskan, agar supaya ini menjadi satu teladan, pegangan, pengajaran kepada umatnya sepanjang zaman untuk sentiasa merancang dan juga mengatur strategi dan juga mengambil sunnatullah, yakni satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dalam undang-undang di bumi ini untuk kita merancang dan mengambil sebab, tetapi tidak bergantung kepada sebab. Saya ingat saya sudah bahas sidang pendengar Radio IKIM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang arti tawakal. Mengambil sebab tetapi tidak bergantung kepada sebab, melainkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam rancangan yang dirancang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ini, sudah merancang, strategi yang sudah disusun rapi. Tapi bila mana sudah merancang, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah merancang, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selalunya kita bila mana merancang, apa yang kita rancang itu akan sampai dan dicapai sesuai dengan apa yang dirancang. Kita kalau tengok dalam peristiwa hijrah ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah merancang sebegitu rapi rancangan itu, masih juga ada perkara-perkara yang berlaku kepada baginda Rasulullah. Di antaranya adalah seorang bernama Suraqah ibn Ja'sham. Ketika duduk dengan beberapa orang-orang Quraisy pada waktu itu,
datang seseorang mengatakan, aku nampak macam ada bayangan daripada tepi pantai sana. Aku rasa dia itu adalah Muhammad. Suraqah bin Ja'sham ketika itu menyadari bahwasanya itu adalah Muhammad. Dia yakin kalau itu adalah Rasulullah. Maka agar supaya orang-orang yang sedang duduk di sekelilingnya itu tidak menyadari dan tidak meyakini kalau itu adalah Rasulullah, Suraqah bin Ja'sham mengatakan, bukan, itu adalah Fulan bin Fulan yang sedang mencari barangan mereka yang jatuh tempo hari. Tujuan Suraqah untuk mengalihkan pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu untuk tidak mencari tahu adakah itu Rasulullah atau bukan, karena Suraqah sendiri yang akan mengejar dan ingin menangkap ataupun membunuh kepada Rasulullah untuk meraih 100 onta. Maka dia terus, Suraqah bin Ja'sham ini menaiki ontanya, menaiki kudanya, lalu mengejar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menghampiri kepada baginda Rasulullah. Ketika melihat kepada baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan waktu itu, Suraqah yang begitu laju menaiki kudanya mengejar. Sayyidina Abu Bakar yang menoleh ke kanan, melihat ke belakang, menoleh ke hadapan. Baginda Rasulullah tidak menoleh pun, sedikit pun tidak menoleh ke belakang, tapi dia fokus ke hadapan sambil membaca, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna apa yang dirancang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa yang sama ada perkara-perkara yang tidak diinginkan berlaku. Bermakna di dalam hidup ini terkadang kita merancang sesuatu, tetapi tidak selalunya apa yang kita rancang itu adalah akan berjaya sampai kepada tujuan yang kita rancang. Bermakna kita mesti patuh dan taat kepada Sultanul Qadar. Kita mesti patuh dan taat kepada kekuasaan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sudah merancang, dia bertawakal kepada Allah. Apa yang akan berlaku itu sudah di luar kekuasaan seseorang yang merancang. Oleh karena itu baginda Rasulullah tidak menoleh pun, terus dia berjalan. Kata Suraqah bin Ja'sham, ketika aku mengejar kepada baginda Rasulullah, aku tersungkur berkali-kali, sehingga ketika aku menghampiri kepada baginda Rasulullah dan aku mendengarkan bacaan baginda Rasulullah sementara beliau tidak menoleh sedikit pun ke belakang, sehingga kaki kuda aku ini masuk ke dalam tanah sehingga ke lututnya, yakni sampai kepada kaki Suraqah sendiri yang tak boleh keluar. Barulah Suraqah pada waktu itu menyadari kalau dia dihalang atau Rasulullah ini sedang dilindungi dan adalah tidak dibenarkan seseorang pun menghampiri atau menyakiti atau membahayakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Suraqah terus memberitahukan kalau tidak akan menyakiti dan mengganggu. Barulah kata baginda Rasulullah menoleh ke belakang dan memberitahukan kepada Suraqah bahwasanya, ya Suraqah, bagaimana agaknya nanti di satu masa kamu akan memegang siware min siware Kisra, yakni tampuk kepemimpinan di Persia pada satu masa nanti. Di saat yang seperti itu, di saat baginda dalam keadaan bersembunyi, di saat baginda dalam keadaan sempit keadaannya, tetapi pintu harapan akan kejayaan agama ini dan tersebarnya agama ini dan akan menyebarnya agama ini begitu kuat dan mantap, sehingga memberitahukan kepada Suraqah bahwasanya ia akan memegang satu kepemimpinan di Kisra. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda ketika menjatuhkan kerajaan Persia pada waktu itu, maka ketika melihat kepada Suraqah, ingat kepada pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada Suraqah oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sidang pendengar Radio UKM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan madrasah daripada pahlawan hijrah, daripada kaum muhajirin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan
mengorbankan jiwa dan nyawanya yang tidur di atas katil Nabi Muhammad SAW demi untuk menunaikan amanah, Abdullah bin Abi Bakar yang berjuang untuk membantu pelancaran strategi hijrahnya Nabi SAW dengan membawa berita kepada baginda Rasulullah dan ayahnya Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, yang seorang wanita yang berjuang untuk menyediakan makanan perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian pahlawan-pahlawan hijrah yang membela dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu mengejar kepada kita. Saya akhiri siri yang ke-26 ini, dan insya-Allah pada siri yang ke-27 kita akan mengkaji dan membahas tentang Madrasah Al-Ansar. Kalau tadi Madrasah Al-Muhajirin, kita akan belajar Madrasah Al-Ansar pada siri yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.